Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada tafsir surah Al-Kahfi. Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat yang ke-80 dan 81. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada baca ayat yang ke-79 daripada surah Al-Kahfi. Dalam ayat ke-79 itu, kita ada cerita tentang bagaimana penjelasan yang telah diberikan oleh Khidir AS kepada Nabi Musa AS berkenaan dengan kapal yang ditebuk oleh perahu yang telah ditebuk oleh Khidir AS. Di mana Khidir AS dia menebuk perahu itu tidak seperti mana yang disangkakan oleh Musa AS. Musa AS beranggapan tindakan Khidir AS menebuk perahu tersebut adalah untuk nak bagi bocor. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Khidir AS itu bukan untuk nak menjadikan perahu tu bocor, bukan. Tujuannya adalah untuk sekadar mencacatkan sahaja, untuk menampakkan perahu itu aib sahaja. Tujuannya adalah untuk nak mengelak daripada perahu itu dirampas oleh oleh seorang raja yang zalim yang memerintah pada ketika itu, yang dia akan rampas mana-mana perahu-perahu yang elok. Jadi untuk memastikan perahu itu tidak dirampas oleh raja yang zalim tadi, makanya perahu yang mereka mencari, yang raja itu mencari perahu yang elok, makanya dia jadikan perahu itu tak elok. Cara dia aibkan. Cara dia aibkan itu adalah dia pergi tebuk. Tebuk dalam maksud bukan untuk membocorkan, bukan untuk nak bagi air boleh masuk, tetapi dia tebuk itu untuk menampakkan dia sebagai cacat sahaja. Itu penjelasan yang telah diberi oleh Khidir AS kepada Nabi Musa AS. Dan kita dah sebutlah. Jadi Khidir AS bila dia melakukan satu tindakan itu, rupa-rupanya tujuannya tidak diketahui oleh Musa AS. Bila Musa AS tak tahu, maka Musa AS ni menilai itu berdasarkan apa yang dia nampak, yang dia zohir, yang zohir pada pandangan dia sahaja. Maka disebabkan itulah dia menegur Khidir AS. Itu kita bincang dalam perbincangan kita yang lepas. Hari ini kita masuk ayat yang ke-80 dan 81. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhum khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala kata, adapun al-ghulam, adapun kanak-kanak yang telah dibunuh oleh Khidir AS itu, Khidir kata, bagi tahu pada Nabi Musa, dia kata adapun kanak-kanak yang aku bunuh itu, yang aku kepak kepala dia sehingga dia mati itu, budak tu sebenarnya dia ada dua ibu bapa. Dan kedua ibu bapanya mukminaini, kedua-duanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, dan kami bimbang, kami takut bimbang-bimbangnya kanak-kanak itu akan menjadi beban kepada kedua ibu bapanya, tughyanan dengan melakukan perkara yang togok, melampau, wa kufran dan kufur kepada Allah SWT. Lalu fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, makanya kami, kata Khidir AS, menggantikan, mudah-mudahan kami mahu untuk menjadikan Tuhan, ini Allah Subhanahu wa taala, menggantikan kepada kedua ibu bapa itu dengan anak yang lebih baik daripada itu, zakatan wa aqraba rahmah, dan anak itu zakatan, suci daripada sebarang dosa, wa aqraba rahman, dan begitu juga dia ni lebih hampir kepada sayang kepada kedua ibu bapanya. Tu ayat Quran lah. Daripada ayat ni, secara dasarnya dia membincangkan tentang bagaimana Khidir AS telah memberi jawapan, memberi penjelasan kepada Musa AS kenapa dia pergi kepak kepala budak tu sehingga budak tu mati. Jadi dia bagi tahu, dia kata sebenarnya kalau bagi budak itu besar, kalau tidak dibunuh budak itu, nanti budak itu besar, dia akan memberi implikasi yang tak baik kepada kedua ibu bapa budak tu, yang asal kedua ibu bapa budak itu beriman dengan Allah. Takut-takut kalau biar dia besar nanti, dan lepas tu bapa kedua ibu bapa tu pula sayang pada anak dia, besar nanti budak tu akan menyebabkan bapa ni boleh jadi kufur kepada Tuhan.
begitu juga bapa itu akan menjadi orang yang melampaui batas. Maksudnya dia terlalu taat, dia terlalu ikut apa yang anak dia yang tak betul itu lakukan, akhir sekali dia pun jadi rosak juga. Begitu Lalu kata Khidir alaihissalam, kami pergi kepak kepala budak ni. Kami bagi budak ni mati. Apa tujuan? Tujuannya adalah untuk nak memastikan Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala boleh gantikan kepada kedua ibu bapa itu anak lain yang anak itu lebih baik daripada anak yang mati itu, yang mana anak yang lain itu digantikan Allah Taala tu zakatan, dalam keadaan dia suci, dia tidak syirikkan Allah, tidak kufurkan Allah, wa aqrab rahman, dan lebih hampir dengan ada perasaan belas kasihan kepada kedua ibu bapa dia. Itu body ataupun dasar dalam penceritaan daripada ayat yang kita nak bincang pada malam ni lah. Baik. Jadi kita tengok apa tafsiran ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Penjelasan Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Penjelasan dia kata apa? Al-ghulam, kanak-kanak. Kita bincang sebelum ni, dalam ayat sebelum ni kita ada sebut al-ghulam itu ada dua tafsiran dalam kalangan ulama. Ada ulama tafsirkan al-ghulam di sini maksudnya adalah kanak-kanak kecil. Ada pula satu lagi tafsiran kedua, iaitu orang yang sudah besar, anak muda yang sudah tahap remaja. Sebab apa? Sebab dalam ayat itu Musa AS dia bagi tahu kepada Khidir AS kenapa kita nak bunuh budak itu, sedangkan budak itu zakiyatan, dia tu bersih, lepas tu dia bighairi nafsin, dan dia ni tak bunuh orang pun. Jadi di situ kita ada bincang tentang bagaimana hukuman qisas itu sebenarnya wujud di dalam syariat Nabi Musa AS. Disebabkan itulah Musa AS dia bangkitkan kenapa kita nak bunuh budak itu, sedangkan budak itu dia tidak pernah membunuh. Kalau sekiranya dia membunuh, maka kita bolehlah jatuhkan hukuman bunuh balas pada dia. Jadi bila kita sebut boleh bunuh balas, di situ timbul persoalan. Boleh tak kita jatuhkan hukuman kepada budak yang belum baligh? Tak boleh. Jadi di situ tu ada ulama menafsirkan kanak-kanak yang Al-Quran sebut al-ghulam di situ tu bukan kanak-kanak kecil, tetapi merujuk kepada kanak-kanak yang sudah dewasa dan sudah akil baligh. Gitu. Rupa-rupanya tafsiran tu tak tepat. Dalilnya dalam ayat ni kita bincang ni. Tafsiran yang mengatakan kanak-kanak al-ghulam itu adalah orang yang sudah dewasa tu tak tepat. Dalilnya ayat ni, yang mana ayat ni menjelaskan tentang al-ghulam di sini merujuk pada kanak-kanak kecil yang dia ni belum baligh lagi. Kanak-kanak ni belum baligh lagi. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wa ammal ghulam, adapun al-ghulam. Jadi al-ghulam ni yang kita terima sebagai kanak-kanak kecil lah. Kanak-kanak yang masih kecil, yang dia belum capai umur baligh. Mungkin umur dia baru dalam budak tadika, mungkin dalam jajah 1, jajah 2, kategori macam tu lah. Kalau kita sekarang ni mungkin dalam kategori budak sekolah rendah lagi. Ni yang katakan al-ghulam ini. Jadi kenapa? Yang pertama, Khidir AS tahu budak itu dia ada dua mak bapak yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Khidir AS boleh tahu bahawasanya budak ini akan datang, dia boleh memberi tindakan, dia mempunyai perangai-perangai yang buruk. Yang perangai yang buruk itu boleh memberi implikasi buruk kepada kedua bapa dia. Begitu. Sebab yang pertama, semasa budak ni kecil, ada dalam riwayat-riwayat Israiliyat lah sebenarnya. Kita ambil cerita Israiliyat untuk kita nak faham je ayat ni. Jadi ada dalam beberapa riwayat Israiliyat menyatakan bahawasanya semasa dia kecil, telah berlaku satu kecurian yang melibatkan budak ini. Jadi budak ini apabila dia mencuri dan budak ni berjaya ditangkap, makanya lalu orang yang menangkap budak itu telah memaklumkan kepada kedua ibu bapa dia. Kedua bapa tu orang beriman, itu tak ada masalah. Cumanya bila bapa dan mak ni terlalu sayang sangat kepada anak, sehingga kan apabila ditangkap dan diberitahu kepada kedua ibu bapanya, kedua ibu bapa dia tanya balik pada anak tu, kau mencuri ke? Dia kata tak, aku tak mencuri. Anak dia kata tak mencuri. Macam kita tengok filem Anakku Sazali lah ni, dia mencuri tapi dia tak mengaku dia mencuri lah kan. Jadi mak bapak ni akur dengan si anak, tidak akur dengan orang yang report. Jadi cerita-cerita begitu tu sudah ada dalam pengetahuan Khidir AS, dan Khidir AS dah tahu benda tu sebelum pertemuan antara Khidir AS dengan Nabi Musa AS. Jadi Khidir AS dah tahu ni budak ni sebenarnya daripada kecil dah ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur yang dia akan besar nanti dia akan jadi budak jahat, jadi budak yang tak baik, dan mak bapak dia sayang pada dia. Dan kalau mak bapak dia asalnya orang baik, dia pergi akur dengan kejahatan anak dia tak tegur tindakan anak dia, dengan dia pun dia akan jadi rosak. Macam tu. Itu ada kupasan lah daripada kitab-kitab tafsir begitu. Jadi Allah Ta'ala kata wa ammal ghulam, kata Khidir AS, adapun budak-budak itu
fakana abawahu mu'minaini. Kedua ibu bapa dia beriman. Asalnya beriman dengan Allah. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kata Allah Subhanahu taala, Khidir alaihissalam bagi tahu pada Musa, fa khashina, kami bimbang. Bimbang an yurhiqahuma, bahawasanya menjadikan beban kepada kedua-dua ibu bapanya, tughyanan wa kufra, melampaui batas dan juga kufur. Dalam ayat ni Allah Taala kata fa khashina. Khidir alaihissalam kata fa khashina, kami bimbang. Bila sebut kami, di sinilah berlaku perbincangan dalam kalangan ulama-ulama tafsir. Perbincangan dia apa? Bila sebut fa khashina, khashina daripada kalimah khasyah. Khasyah ni maksudnya takut. Kalau kita fikir sekali, Khidir alaihissalam ni bila dia kata dia ada dua ibu bapa yang beriman dengan Allah, tapi budak ni jahat. Jadi bimbang-bimbang, kita jemah bimbang ataupun takut-takut dalam bahasa kita Melayu lah. Takut-takut dengan kejahatan yang ada pada budak itu akan menjadi beban kepada kedua ibu bapanya untuk di masa akan datang, yang boleh menjadikan mak bapak dia itu kufur dan boleh menjadikan mak bapak dia melampau. Melampau dalam maksud melanggar perintah Tuhan lah, gitu kan. Jadi bila sebut khasyah, bimbang, timbul persoalan. Bila sebut khasyah ataupun dalam masa kata bimbang ataupun takut-takut, bermaksud dia di bawah kategori zon. Dia bukan yakin. Kita rasa-rasa macam contoh kita ni macam mana macam contoh kita tengok budak-budak naik motor. Bila naik motor, budak-budak tu naik motor, lepas tu kita cakap bimbang-bimbang jatuh. Bimbang-bimbang jatuh, bukan confirm jatuh. Kita bimbang dia jatuh, takut-takut mau naik motor nanti jatuh. Kita kata ke budak tu lah. Bermaksud dia bukan confirm 100%. Kita tak confirm, tapi kita rasa-rasa, kita agak-agak yang budak tu jatuh. Bermaksud dia zon. Bila kita sebut zon, bermaksud dalam kes ini melibatkan kepada Khidir alaihissalam. Kalau zon, dia pergi bunuh budak tu, bermaksud sandaran tidak kukuh. Sandaran tidak kukuh. Macam mana kita boleh menjadikan sesuatu sandaran yang tidak kukuh untuk membenarkan pembunuhan kepada budak tadi? Yang ni jadi perbincangan dalam kalangan ulama fiqh, ulama-ulama tafsir. Baik. Apa perbincangannya? Menarik dalam ayat ni, Allah Taala kata fa khashina. Khidir alaihissalam kata kami bimbang. Dia tak kata aku bimbang. Kalau kita tengok ayat sebelum, contoh dalam bab kapal, dia sebut fa aradtu, aku mahu. Dia tak kata fa aradna. Dalam ayat ni sambungan nanti dia sebut fa aradna. Dia guna kami. Dalam ayat sebelum dia guna aku. Bila disebut kami, yang cerita tu pula Khidir alaihissalam memberi penjelasan kepada Musa. Penjelasan tu Khidir bagi tahu pada Musa. Jadi bila penjelasan yang Khidir bagi tahu pada Musa dan dia kata kami, bermaksud bila sebut kami ni bukan Khidir dengan Musa. Sebab dia nak bagi tahu pada Musa. Bermaksud Khidir dengan pihak lain. Pihak lain tu siapa? Tu satu persoalan. Jadi di sinilah ulama tafsir kata bila sebut fa khashina, di sini kami bimbang. Maksudnya kami bimbang di sini ini adalah Khidir alaihissalam dengan Allah. Kami. Jadi kami bimbang maksudnya Khidir alaihissalam bercakap di samping diri dia mewakili juga Allah Subhanahu Wa Taala kat situ. Itu penggunaan khashina. Bila sebut bimbang, kalimah bimbang melibatkan kepada kita, bermaksud benda tu tidak confirm. Dia sengkaan, zon semata-mata. Tapi kalau sekiranya melibatkan Allah, dia bukan lagi bimbang dalam maksud zon, tapi dah yakin. Maksudnya confirm. Kami confirm bahawasanya budak ni akan menjadi susah pada kedua ibu bapa dia di masa akan datang. Macam tu. Sebab tu bila kita baca khashina, khasyia itu kalau merujuk kepada manusia, itu bermaksud sengkaan-sengkaan lagi. Tapi kalau manusia cakap, tapi dalam situ ada elemen Tuhan, bermaksud itu yakin. Sebab itu makluman ilmu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Khidir alaihissalam. Jadi bila Allah Ta'ala bagi ilmu pada Khidir, menandakan dia bukan ilmu sengkaan lagi. Dia adalah ilmu yakin, confirm. Jadi orang bagi, macam mana Khidir alaihissalam boleh jadi confirm? Ialah sebab Allah Ta'ala sendiri dah akui dan dia bagi tahu kepada Musa alaihissalam bahawasanya ilmu yang ada pada Khidir alaihissalam itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingat balik ayat sebelum tu kan? Yang Allah Ta'ala kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepada Khidir alaihissalam itu min ladunna ilmu di sisi kami. Bermaksud Khidir alaihissalam dia pergi bunuh kanak-kanak itu bukan sengkaan dia, bukan agak-agak dia, bukan takut-takut dia, tetapi itu confirm wahyu daripada Allah, ilmu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada Khidir alaihissalam untuk dia melakukan pembunuhan kepada kanak-kanak tadi. Macam tu itu hikmah penggunaannya fa khashina. Dia tak kata fa khashitu dia kata kami bimbang. Dia tak kata aku bimbang gitu. Baik. Lepas tu dalam ayat ni dia bila sebut yakin,
Khidir alaihissalam yakin sebab dia dapat ilmu daripada Tuhan. Kita mungkin tak yakin sebab kita tak dapat wahyu daripada Tuhan. Kita tak dapat ilmu daripada Tuhan. Dan kita hanya proses belajar. Bila belajar ada proses berfikir. Lepas tu nilai dalam hati. Maka timbullah zon, sangkaan. Sebab itu dalam kalangan ulama-ulama fiqh, ulama fiqh ni bincang berkenaan dengan apakah boleh kita jatuhkan hukuman mati dalam sesuatu kesalahan yang disandarkan kepada sesuatu sangkaan. Dia sengka-sengka je, agak-agak je. Confirm tak? Boleh tak jatuhkan hukuman mati? Itu ada perdebatan dalam kalangan ulama fiqh. Contohnya macam kita sebut hukum bunuh pada orang murtad. Bunuh orang murtad ni tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Bila kita sebut dia ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, timbul soalan, apakah hukuman bunuh pada orang yang melakukan kesalahan murtad itu sifat dia qat'i, confirm, yakin, ataupun zanni, sangkaan. Maka disandarkan kepada hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa tukar agamanya maka bunuh, kan? Maka hadis tu dijadikan sandaran untuk mengatakan boleh bunuh kepada orang yang murtad. Makanya datang ulama-ulama fiqh. Contoh macam Toha Jabir Al-Alwani. Dia bahas dan disokong oleh ramai ulama lah, termasuk Sa'id Ramadan Al-Buti dan sebagainya. Dalam kupasan dia menyatakan bahawasanya hadis itu terbuka pada penafsiran. Apakah man badala dinahu faqtuluh itu merujuk kepada orang semata-mata murtad, ataupun murtad di sini adalah merujuk kepada pemberontakan. Sebab ayat hadis tu dikabungkan dengan ayat Quran yang cerita tentang pemberontakan. Innama yuharibunallaha wa rasulahu, sampai habis ayat Quran. Orang yang melakukan pemberontakan tu kata Allah Ta'ala adalah dibunuh, dipotong tangan kaki bersilang, lepas tu dibuang daerah dan macam-macam lah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat itu salah satunya bunuh. Bila sebut salah satu bunuh, bukan satu-satunya bunuh, bermaksud dia masih ijtihad, dia masih lagi zon, dia bukan yakin. Maka dikatakan hukuman bunuh itu boleh tak dilakukan kepada orang semata-mata murtad? Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Semata-mata murtad tidak boleh dijatuhkan hukuman bunuh, begitu. Tapi bilakah dijatuhkan hukuman bunuh? Apabila dia murtad dan ada pemberontakan. Itu kupasan daripada contoh macam Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Apatah lagi apabila kita tengok, apabila kita boleh bunuh kepada orang murtad, bukankah dia telah bercanggah dengan konsep kebebasan yang ada di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tiba-tiba kita bunuh. Itu dah ada paksaan. Satu. Yang kedua, dalam Quran kata man kana al-haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Siapa nak bunuh, malah. Siapa nak kufur, kufurlah. Quran kata macam tu. Jadi tiba-tiba kita kata bunuh pada orang murtad dengan hadis tadi. Hadis tu nampak macam bercanggah dengan Al-Quran tadi. Maka kita akan faham hadis itu sifat dia zanni. Sifat dia sangkaan, sifat dia bukan yakin, sifat dia tidak qat'i. Bila sifat dia tidak qat'i, sifat dia adalah zon, maka di situ tu ulama mempersoalkan yang dikatakan hukuman bunuh itu boleh tak dilakukan dengan sebab murtad. Sebab apa? Sebab bila kita sebut jatuhkan hukuman bunuh, dia mesti sifat dia qat'i. Contoh kes Nabi Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam dia menjatuhkan hukuman bunuh pada budak itu. Dia kata fakhashina, dia tak kata fakhashitu. Kami bimbang. Dia sebut kami. Kami di sini bukan dia dengan Nabi Musa sebagai manusia, tapi kami di sini dia mewakili daripada Allah. Allah Ta'ala maklumkan ilmu kepada dia tentang budak itu di masa akan datang akan ada bahaya yang dia lakukan yang memberi kerosakan kepada agama dia, menjadi kerosakan kepada agama dan tindakan kedua ibu bapanya. Begitu juga akan melakukan kerosakan kepada masyarakat. Maka Khidir alaihissalam pun minta supaya budak ini mati, lepas tu diganti pula dengan anak yang lain kepada kedua ibu bapa yang baik tadi. Jadi dia guna fakhashina. Bila sebut fakhashina, kita cemah bimbang, tapi bimbang dalam maksud ada campur tangan Tuhan di situ. Bila ada campur tangan Tuhan di situ, dia bukan bimbang dalam maksud zon, tapi bimbang di sini maksudnya yakin, confirm. Dia boleh, kalau bahasa kita ni confirm. Budak ni nanti kalau dia besar, dia akan merosakkan kedua ibu bapa dia. Jadi kata Khidir alaihissalam, kami nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan kepada kedua ibu bapa ni anak yang lebih baik, yang anak itu zakatan, dia bersih, tidak syirikkan Allah, tidak kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ni pula tuyanan, dan dia ni tidak melakukan kejahatan. Dia bersih dan aqrabu rahman, dan dia hampir dengan sifat sayang kepada kedua ibu bapa dia, gitu. Jadi bila kita sebut fakhashina di sini, kita terus faham dia bukan merujuk pada zon, tapi dia merujuk pada yakin. Itu kupasan dia, begitu. Menarik kupasan tu. Baik. Yang seterusnya dalam ayat ni
Allah Subhanahu wa taala kata, yurhiquha tughyanan wa kufra. Yurhiquna tughyanan wa kufra. Yurhiquha, bimbang kedua anak itu memberi kesusahan, kebebanan kepada kedua ibu bapa dia, tughyanan wa kufra. Tughyanan. Dalam ayat ni dia guna kalimah tughyanan. Tughyan ni asal makna tughyan ni adalah kejahatan yang memberi implikasi rosak pada orang lain. Kita ni bila kita melakukan dosa, dosa ni ada dua bentuk. Satu dosa kita dengan Tuhan, satu lagi dosa sudah melibatkan pada orang lain. Contoh macam kita ni kufurkan Allah, ataupun kita tak semayang, ataupun kita tak puasa. Ini adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Itu antara kita dengan Tuhan. Tapi ada satu lagi, dosa yang kita lakukan, dia bukan kita dengan Tuhan je, tapi sudah melibat pada orang lain. Contoh macam kita mengumpat. Bila mengumpat, dia bukan cerita kita dengan Tuhan, dah sudah melibatkan pada orang satu lagi. Ataupun kita mencuri. Bermaksud itu bukan kita je, sudah melibatkan pada orang lain. Bila sebut dosa yang melibatkan kita dan orang lain, itu dia panggil tughyanan. Dia panggil istilah dia tughyanan. Toro. Kalimah toro ni asal maknanya melampaui batas. Dalam Quran pun ada istilah tagut. Macam mana ayat Quran tu? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Toro, tughyanan. Akar kata yang sama. Dalam hadis Nabi sallallahu ada sebut idza tara nisaukum wa fasaqa syubbanukum. Ada satu hadis Nabi sallallahu Nabi kata apabila telah melampaulah para perempuan kamu, wa fasaqa syubbanukum, anak-anak muda kamu dah jadi fasik. Ada hadis Nabi. Jadi kalimah tagha ni asal maknanya melampaui batas. Tapi bila kita baca dalam Al-Quran, apabila penggunaan ada kalimah tagut, ada penggunaan kalimah tagha, tughyanan, dia selalunya memberi maksud sesuatu kejahatan yang kita lakukan itu, dosa yang kita lakukan itu bukan semata-mata kita dengan Tuhan, tapi sudah melibatkan kita dengan pihak lain. Macam contoh mencuri, itu tughyan lah, itu melampau lah tu. Bila kita berzina, itu dah melibatkan orang lain, itu melampau, tughyan lah. Apa lagi kita mengumpat, itu tughyan lah. Tapi ada satu lagi dosa yang kita lakukan antara kita dengan Tuhan, maka terma agama dipanggil kufron. Kufur, kita dengan Tuhan. Sebab itu solat, itu kita dengan Tuhan. Nabi Muhammad SAW kata, Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbezaan di antara kita dengan Allah SWT adalah semayang. Perbezaan antara kita dengan orang kafir ni adalah semayang. Jadi barang siapa yang tak semayang, kafir. Kafir ni bukan maksud kafir tidak Islam. Orang yang tak semayang tu tidak dikira macam Hindu tu, tak. Dia Muslim lagi. Tapi masuk kafir. Dia telah melakukan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masuk dosa besar. Dosa besar macam mana? Dia tidak menunaikan perintah dia dengan Allah, dan kejahatan itu dia dengan Allah, tidak melibatkan kepada pihak manusia yang lain. Itu perbezaan dia lah. Dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, Khidir AS ni, dia kata, aku bunuh budak ni. Kenapa? Sebab bimbang, khawshina, kami bimbang itu, yurhiquhuma tughyanan wa kufra. Membebankan kepada kedua ibu bapa ni. Anak ni akan membebankan kepada ibu bapa ni tughyanan wa kufra, menjadikan ibu bapa dia nanti bila sayang sangat pada anak tu, ikut dia anak tu cakap, akhir sekali bapa itu akan melakukan tughyanan. Dia akan melakukan satu kesalahan. Kesalahan itu bukan melibatkan dia dengan Allah Ta'ala je, tapi kesalahan itu sudah melibat pada pihak lain, kan? Sebab itu ada tafsiran ulama kata, andainya budak itu besar nanti, kemungkinan budak itu boleh jadi perompak. Kemungkinan besar. Bismillah. Kemungkinan besar budak ni boleh jadi perompak. Quta'ut tariq. Bila jadi perompak, itu sudah melibatkan orang lain. Okey, masa dia kecil pun, apabila dia didapati mencuri, lepas tu ditangkap, diberitahu pada bapak, mak bapak dia terlalu sayang ni, bila anak dia kata tak, bapak terus percaya. Jadi membenarkan kejahatan budak itu dengan semata-mata penipuan daripada budak itu. Bayangkan kalau dia dah besar. Yang tu yang nyatakan, yang Quran menyatakan kebimbangan dia jadi tughyanan. Jadi bapak itu sendiri, dia akan tak kisah anak dia melakukan kejahatan, dia tidak alang, makanya bapak itu pun ada saham dalam melakukan kejahatan si anak itu terhadap pihak lain. Macam tu, tughyanan. Wa kufran, kufur. Maksudnya tidak menunaikan ketaatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ni lah menjadi perbincangan. Bila sebut fakhashina, kami bimbang. Yang kita sebut khashina di sini ni, dia bukan semata-mata Khidir, tapi sudah melibatkan kepada Allah SWT. Jadi bila Allah Ta'ala bagi ilmu pada Khidir, jadi dia sebut kami bimbang
bermaksud yakin, confirm budak ni kan rosak. Di sinilah dalil ataupun hujah yang dikemukakan oleh Khidir alaihissalam, bahawa hujah yang dikemukakan oleh Abu Ala al-Maududi, bahawasanya Khidir alaihissalam itu adalah malaikat. Sebab dia kata fa khashina, di sini ni tidak dia seorang tapi melibatkan kepada Allah, ilmu daripada Allah. Jadi dia dapat ilmu daripada Allah, bermaksud maklumat itu datang daripada Allah Taala kepada dia untuk lakukan pembunuhan. Jadi itu malaikat lah tu. Tu kata Abu Ala al-Maududi. Ini hujah Abu Ala al-Maududi. Dan dia dapat tu dengan yakin. Khidir ni dapat tu dia yakin. Dengan yakin itulah dia lakukan pembunuhan tersebut. Kalau dia tak yakin, dia tak bunuh. Tapi sekarang dia yakin pergi bunuh budak tu. Dia boleh yakin apabila dia dapat tu. Dia macam mana nak kata? Orang ni kalau dia dapat ilmu tu dengan yakin, dia tak sama dengan orang yang ada sangkaan. Anda buat masa contoh kita baca kisah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ni dia ada pandangan-pandangan yang cukup radikal. Kalau kita baca dalam buku dia Ma'alim fit Thariq, kita baca, kita rasa pandangannya cukup radikal, keras, kan? Agak keras tentang konsep kenegaraan, konsep kemasyarakatan. Mudah sangat nak kata masyarakat tu kafir. Kalau siapa yang tak ikut gerakan Ikhwan pada ketika itu dikatakan sebagai orang yang tidak berusaha ke arah untuk membina negara Islam, makanya orang yang tidak menuju ke arah itu pun terkategorikan sebagai golongan-golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu pandangan Sayyid Qutb, dikemukakan oleh Sayyid Qutb di dalam Ma'alim fit Thariq. Dia percaya dia percaya dengan apa yang dia bawa. Disebabkan dia percaya dan dia yakin dengan apa yang dia bawa, makanya apabila dia dijatuhkan hukuman mati dengan sebab itu, dia rasa tak menyesal. Sebab apa? Sebab dia yakin. Orang macam yang lain, pengkaji-pengkaji lain, dia kaji, ni ada pertemuan Al-Quran dengan hadis last sekali rasa pandangan ini tak valid, pandangan ini tak kuat, makanya kita tak yakin. Tapi Sayyid Qutb dia yakin. Disebabkan dia yakin, apabila dia dijatuhkan hukuman mati, dia senyum. Dia okey, dia tenang dengan dijatuhkan hukuman mati tersebut. Sebab apa? Sebab dia yakin. Yakin itu berdasarkan pada perspektif dia. Tapi bagi orang lain, kalau pegang pandangan itu, bila dia ugut, dia dah tak yakin. Nampak? Khidir alaihissalam dia yakin. Tapi Khidir alaihissalam yakin, dia tak seperti mana Sayyid Qutb yakin. Sayyid Qutb yakin berasaskan pada penafsiran. Tapi Khidir alaihissalam dia yakin itu adalah maklumat ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Khidir alaihissalam. Dia yakin. Bila dia yakin tu maklumat ilmu datang daripada Tuhan kepada dia, maka dia tu akan hukum membunuh. Jadi di situlah hujah ini dikemukakan oleh Abu Ala al-Maududi, bahawasanya Khidir alaihissalam itu adalah malaikat. Sebab dia dapat ilmu terus, dimaklumkan terus oleh Allah Ta'ala kepada dia. Kat mana pengujahan tu? Pada kalimah fakhoshina. Tu dia tak kata aku bimbang, dia kata kami bimbang. Bila sebut kami, dia bukan seorang, dia mesti ada pihak kedua, ketiga, keempat baru jadi kami. Ramailah. Tapi persoalannya siapa yang dikatakan pihak kedua, ketiga, keempat itu? Didapati pihak yang kedua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Khidir alaihissalam. Dua lah. Maka dia guna kalimah fakhoshina, yakin. Ni hujah Abu Ala al-Maududi dalam menyatakan bahawasanya Khidir alaihissalam adalah malaikat. Begitu. Satu. Dalam ayat ni digambarkan juga bahawasanya ketakutan tu takut pada mak bapak tu. Takut-takut mak bapak tu jadi rosak disebabkan anak. Benda ni biasa berlaku. Kalau kita tengok dalam filem Melayu ni, Anakku Sazali. Filem Anakku Sazali. Macam mana bapak tu boleh jadi rosak dengan sebab anak. Last sekali anak tu dibiar, anak tu menjadi sumber kerosakan dalam masyarakat. Kan? Anak cerita filem Anakku Sazali. Sampai anak jadi perompak. Bukanlah bapak dia tak kaya, bapak dia orang kaya. Tapi kenapa dia nak berompak? Padahal kalau dia makan reta bapak dia pun dah cukup dah. Tapi sebab bapak terlalu manjakan anak, betul belaka anak yang tak betul pun dia pusing-pusing kata betul. Akhir sekali anak tu jadi rosak. Dan rosak anak tu bukan kepada diri dia, bukan semata-mata kepada bapak dia, bukan semata-mata pada mak dia, bahkan dia telah menjadi punca kerosakan dalam masyarakat. Itu memang berlaku dalam kehidupan manusia. Memang pernah berlaku. Bahkan benda ni pun pernah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebab tu kita baca contoh nak mari sini surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah Ta'ala sebut Quran. Macam mana Quran boleh kata macam tu? Sebab memang ramai manusia ni rosak sebab isteri. Ramai perempuan rosak sebab suami. Ramai bapa rosak sebab anak. Kan? Dia punca-punca kerosakan tu boleh berlaku. Dalam ayat ni juga Allah Ta'ala cerita kenapa Khidir AS pergi bunuh budak tu.
Sebab di masa akan datang, kalau tidak dibunuh budak tu, yang rosak tu bukan semata-mata budak tu, yang akan rosak tu mak bapak dia juga. Mak bapak dia pun akan rosak. Jadi bukan semata-mata mak bapak dia akan rosak, bahkan masyarakat akan rosak. Sebab apa? Sebab masa kecil tu dah ada elemen-elemen, sudah ada ciri-ciri, sudah ada tindakan-tindakan yang menampilkan di masa akan datang dia akan jadi orang jahat. Dia bukan sekadar jadi orang jahat, dia akan menjadikan mak bapak dia jadi rosak. Bahkan bukan semata jahat pada diri dia, dia akan melakukan kerosakan dalam masyarakat. Makanya Khidir AS pun jatuhkan membunuh budak itu. Membunuh itu sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil dia perintah daripada Allah? Apabila dia kata fakhashina, dia kata kami dekat situ. Apabila kami bimbang. Bila disebut kami bimbang, bukan maksud zon tapi yakin. Kalau kita terjemah, confirm budak ni di masa akan datang akan merosakkan pada kedua ibu bapa dia. Begitu tu komen dia begitu. Baik. Sambungan ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kata Allah Taala, fa aradna. Lalu Khidir AS berkata, kami berkehendak. Dia guna kami sekali lagi. Kami berkehendak bahawasanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menggantikan kepada kedua ibu bapa tadi anak yang lebih baik. Maksudnya anak ni mati, bagi anak lebih baik. Anak tu pula zakatan wa aqrabu rahmah. Zakatan bersih. Tidak syirikkan Tuhan, tidak kufurkan Allah. Tak, semua tak. Lepas tu wa aqrabu rahman, dan dia lebih dekat perasaan kasih sayang daripada ibu bapa dia. Dia taat perintah Tuhan satu, dia taat dengan ibu bapa dia. Ni disebut oleh Khidir AS. Baik. Jadi kata fa'aradna. Dia kata fa'aradna. Dia tak kata fa'aradtu. Kalau kita tengok dalam ayat yang cerita berkenaan dengan Khidir AS dengan isu perahu, dia tak kata fa'aradna, dia kena fa'aradtu. Kita tengok ayat. Cuba tengok. Kalau ada mushaf, cuba tengok. Allah Ta'ala kata, ammas safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an u'ibaha. Fa'aradtu, aku berkehendak, aku mahu. Tapi bila sampai ayat ni, dia tak kata fa'aradtu, dia kata fa'aradna. Nampak? Apa beza? Bila sebut fa'aradtu, bermaksud itu kekuatan analisa Khidir AS. Itu akal dia, akli dia. Dia beranalisa, dia dah pergi dalam masyarakat kampung itu, dia dah dapati di kampung itu ada raja yang zalim. Dia dah analisa siap dah. Sebelum dia jumpa dengan Musa, dia dah analisa dah. Dia dah jalan dalam kampung itu, dia dah pergi jumpa dah. Dia dah tengok dah raja ni zalim. Dia dah tengok dah beberapa kejadian yang melibat pada raja ni, yang raja ni rampah perahu orang. Iaitu apabila perahu tu elok. Dia dah nampak analisa tu. Apabila dia dah nampak, makanya dia pergi cacatkan perahu tersebut, dan apabila dia bagi tahu, memberi penjelasan kepada Musa AS, dia kata fa'aradtu, aku mahu supaya perahu itu perahu tu diaibkan, dirosakkan supaya tidak dirampas oleh raja di masa akan datang. Jadi di situ tu bila sebut aradtu, itu kekuatan analisa Khidir AS. Kekuatan analisa Khidir AS. Tapi dalam ayat ni dia tak kata fa'aradtu, dia kata fa'aradna. Bila sebut fa'aradna, dia bukan semata-mata kekuatan analisa Khidir, tapi di situ ada faktor ilmu diberikan Allah Ta'ala kepada Khidir AS. Sebab tu guna kami. Kita tak kata kami di sini Musa dengan Khidir, tak boleh. Sebab Khidir salah, dia bagi tahu pada Musa. Dia kata kami berkehendak. Musa tak berkehendak, dia tak tahu pun macam mana dia nak berkehendak padahal dia tak tahu. Kita nak berkehendak ni mesti bermula daripada tahu dulu. Ni Musa tak tahu. Bila tak tahu, macam mana dia berkehendak? Kalau dia berkehendak, kenapa dia kritik Khidir AS pada peringkat awal? Menandakan aradna di sini, kami berkehendak di sini, bukan merujuk antara Musa dengan Khidir, bukan. Ini cerita Khidir bersama dengan Tuhan. Tu maksud ya. Fa'aradna, kami mahu an yubdilahuma rabbuhuma, bahawasanya Tuhan kedua-duanya, Allah Ta'ala itu menggantikan kepada kedua-dua ibu bapa tadi anak khairam minhu, lebih baik daripada anak yang dibunuh itu. Bismillah. Type. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata ayyubdilahuma rabbuhuma. Tuhan kata dalam ayat ni kata ayyubdilahuma rabbuhuma, supaya bahawa Tuhan kedua-dua tadi menggantikan kepada ibu bapa tadi. Dia kata Tuhan kedua-duanya, rabbuhuma, Tuhan kedua-duanya. Dia tak kata rabbuhum ke, rabbuhu ke, ataupun ar-rabbu. Kenapa Sebab anak tu tak syirik. Anak tu tidak beriman. Yang betul-betul beriman ni dua bapa je. Anak tu kufur. Ni mak bapak Islam, anak tak Islam. Sebab tu kata rabbuhuma.
Tuhan kepada kedua-duanya, ibu dan bapa tu. Dia tak kata rabbuhum. Bila sebut rabbuhum mungkin termasuk sekali dengan anak tadi. Tapi disebabkan anak tu syirikkan Tuhan, anak tu tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Yang beriman dengan Allah Ta'ala ni hanya dua tadi, ibu dan bapa tadi. Maka Tuhan pun kata ayyabdilahuma rabbuhuma. Tu hikmah penggunaan rabbuhuma. Dia tak kata rabbuhum, begitu. Baik. Ganti khairan minhu, yang lebih baik. Yang lebih baik. Bila sebut lebih baik, maksudnya apakah anak itu baik? Kan, dia anak baik, lepas tu lebih baik. Kan, dia kaedah dia. Apabila kita kata Muhammad, contoh Muhammad baik, ada satu lagi Ahmad. Ahmad tu lebih baik daripada yang baik. Kalau jadi bermaksud kita bangkit satu soalan, apakah budak yang dibunuh oleh kerajaan Islam itu jahat ataupun bukan semata-mata jahat? Ada juga kebaikan. Soalan. Jawapannya ada kebaikan. Budak tu ada baik juga. Buktinya mak bapak dia sayang. Jahat budak tu ada baik dia. Gitu. Dia manusia ni, dia baik macam mana pun jadi jahat dia. Dia jahat macam mana pun ada baik dia. Kaedah dah dalam hidup manusia. Mana ada orang jahat sejahat-jahat ni sampai tak ada kebaikan? Tak ada. Ataupun dia tu jahat sebaik-baik sampai tak ada kejahatan? Tak ada. Manusia ni jahat macam mana pun ada baik. Baik macam mana pun ada jahat. Tu kaedah manusia. Cumanya sama ada kejahatan tu diketahui oleh orang ataupun tidak. Tu je lah. Orang baik kita jumpa taat pada Allah lah, semayang kuat lah apa. Orang tu agak-agak tak ada kejahatan. Mungkin ada. Kita je tak tahu. Aib dia tu telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan dia tu Allah Ta'ala tutup. Kan? Begitu. Jadi budak ni ada kebaikan juga sebenarnya. Cumanya bila banding antara baik dengan jahat, dia banyak jahat dia lagi. Disebabkan jahat dia tu bukan semata-mata banyak, bahkan memungkinkan di masa akan datang boleh membiak kejahatan tu pada mak bapak dia pula. Maka Khidir AS pun bunuh. Lepas tu minta supaya Tuhan gantikan anak hak lebih baik daripada anak tu. Kalau dia sayang anak hak jahat ni, dapat anak nanti lagi dia sayang. Bahkan lebih baik lagi, menyebabkan kesayangan dia lebih bertambah kepada anak yang bakal lahir lagi. Tu maksud khairan minhu. Begitu. Taib. Zakatan. Apa tu Tuhan pun sebut sifat dia. Ni Khidir AS pun sebut. Siapa? Sifat budak ni macam mana? Yang budak yang baru dilahirkan pula ni. Zakatan. Zakatan ni asal maknanya bersih. Kita biasa dengar istilah zakat, bayar zakat, bayar zakat. Zakat ni asal maknanya bersih. Batu kita ada jumpa dalam Al-Quran, ada kalimah yuzakkihim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Ada kalimah wa yuzakkihim. Kita bisa dengar juga kalimah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Rabbana wa ba'at fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, lantiklah di kalangan zuriat kami, anak cucu kami, yang mereka itu adalah wa ba'asfi rasulan minhum yatlu alaihim, yang mana mereka itulah para rasul. Doa Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS, lepas mereka siap buat Kaabah, dia orang doa. Doa tu adalah satu doa. Doa kedua ada satu lagi doa, Rabbana wa ba'asfihim, ya Allah, lantikkanlah zuriat kami, ni anak cucu kami akan datang, rasulan, rasul-rasul, yatlu alaihim ayatina, dibaca ayat-ayat Tuhan. Waktu wa yuzakkihim, ada yuzakkihim, proses pembersihan jiwa. Yuzakkihim. Daripada kalimah yuzakkihim tu datanglah perkataan lain, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ada daripada kalimah yuzakkihim datang pula kalimah lain, zakat. Zakat ni maksudnya bersih, atau membersihkan. Tapi dalam ayat ni dia bukan zakat dalam maksud zakat kita bayar zakat tu. Bayar zakat ni adalah proses pembersihan harta. Kita ni dapat duit, dapat gaji, meniaga. Kadang-kadang dalam halal-halal tu, celah-celah tu ada yang haram. Kita tak tahu, syubhat. Kan? Kita duk kerja kerajaan contoh. Kerajaan ni dapat cukai. Daripada duit cukai itu dia bayar gaji pegawai-pegawai kerajaan. Tapi pernah tak kita fikir, gaji kerajaan duk ambil tu, campur belaka tu, halal pun dia, haram pun dia. Halal tu lagi banyak daripada haram tu. Antaranya cukai judi, cukai arak contoh kan. Tu yang apa dekat Genting Highland tu, tempat pusat judi tu bayar cukai. Cukai masuk tabung awam. Masuk tabung awam, campur, lepas tu bagi gaji pada pegawai kerajaan. Maksudnya gaji kita yang halal itu, celah-celah tu ada hak tak betul. Ada hak unsur-unsur haram tu. Jadi yang unsur-unsur haram tu perlu ada proses pembersihan. Maka nak bersih tu lagu mana? Datanglah konsep zakat. Tu zakat tu nak bersih harta kita. Jadi zakat tu dinamakan pembersihan kerana dia membersihkan harta kita yang kotor. Itu nama zakat.
Jadi ada satu lagi zakat dalam ayat ni, bukan makna zakat bayar duit tu, bukan. Zakat dalam ayat ni maksudnya bersih. Tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud zakatan, begitu. Jadi Khidir AS minta, ni aku bunuh, tak apalah aku bunuh budak ni. Sebab akan datang ni budak ni bakal jahat, dia akan rosak orang. Dia akan perosak mak bapak dia. Diri dia akan rosak akan datang. Jadi kita bunuh. Mudah-mudahan Tuhan ganti pada kedua ibu bapa tu anak lain, anak itu zakatan. Dia tidak syirikkan Allah. Hati dia bersih dengan Tuhan. Hati dia tu betul-betul tidak kufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia, gitu. Wa aqrabur rahman, dan lebih dekat dengan rahman, kasih sayang. Maksudnya anak itu jiwa dia tu sayang pada ibu bapanya kalau nak compare dengan anak dibunuh tadi, gitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab tafsir, ulama tafsir ni ada sebutlah perkataan Khidir AS itu diumpamakan doa. Dan doa tu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan apabila budak tu mati, memang mak bapak ni bersedih. Memang mak bapak ni bersedih. Rupa-rupanya masa budak tu dibunuh, mati, mak pun budak ni ngandung. Jadi lepas pada tu dapat anak. Jadi bila dapat anak itu ada beberapa riwayat. Riwayat daripada Al-Kalbi, dia kata kedua-dua itu dapat anak. Anak tu Nabi. Jadi Nabi anak. Jadi Tuhan bagi anak lebih baik daripada anak mati tu. Anak tu Nabi satu. Ada pula tafsiran lain kata, Qatadah kata dia dapat anak seramai 12 orang, dan ke 12 orang tu Nabi. Yang riwayat Kalbi tadi seorang Nabi, tapi Qatadah kata 12 orang dapat anak lepas pada tu. Beranak, lepas tu beranak pula, lepas tu beranak pula. 12 orang, dan 12 orang tu Allah Ta'ala lantik jadi Nabi sebab berkat doa Khidir AS. Ada pula yang ketiga, Ibn Abbas, dia kata sebenarnya dia beranak dapat anak, tapi bukan dapat anak lelaki, anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu kahwin. Kahwin tu dapat anak. Anak tu baru jadi Nabi. Ada tafsir lagu tu. Gitu. Dia macam cerita Omar bin Abdul Aziz. Orang tahu je. Omar bin Abdul Aziz, khalifah hebat. Khalifah Islam yang hebat. Sehingga kan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia sebut khalifah Islam ni 5. Kita selalu disebut khalifah Islam ni 4. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Tapi boleh ke Imam Syafi'i, dia kata ada seorang lagi, Omar bin Abdul Aziz. Ni kata Imam Syafi'i kan. Siapa dia Omar bin Abdul Aziz ni? Nak tahu siapa keturunan Omar bin Abdul Aziz. Asal cerita yang boleh timbul orang nama Omar bin Abdul Aziz ni, asalnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ni malam kita tahu dia tak boleh tidur malam-malam. Dia teringat rakyat ni makan kedok, lapar kedok. Ni Umar bin Al-Khattab. Jadi malam tak boleh nak tidur, dia berjalan. Jalan-jalan cari maklumat tentang rakyat. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba ada satu rumah. Dia nak berehat kat situ lah. Terdengar orang duk bersembang. 2 anak dengan mak, ibu tunggal dengan anak perempuan seorang. Rupa-rupanya kedua-dua itu penjual susu. Dalam perbualan tu dengar, mak ni kata kepada anak dia, campurlah air dalam susu. Dia jual susu ni, bakal campur air banyak sikit kan, kita untunglah lebih. Jadi mak ni kata campurlah air dalam susu. Anak kata mana boleh mak, Omar buat keluar ketetapan kerajaan, kalau kita sekarang panggil rang undang-undang, akta lah, rang undang-undang yang telah dibahas di peringkat parlimen dan diluluskan. Maksudnya dah jadi satu perundangan. Kalau kita panggil sekarang ni akta lah kan. Dah jadi akta dah, Omar buat akta dah mak. Tak boleh campur air dalam susu ni, menipu ni, tak boleh menipu. Jadi mak ni cakap pada anak perempuan ni, dia kata, alah Omar bukan tahu pun. Dia kata pada Omar kat luar dia dengar ni. Jadi anak perempuan ni pula kata, Omar tak dengar pun, Tuhan pada Omar ni dengar. Allah Ta'ala lah. Omar memang tak dengar, Tuhan dia dengar. Omar boleh dengar. Bagus budak perempuan ni, berkenal awak menantu. Buat apa balik? Balik malam tu, pagi esok tu lepas main subuh, dia panggil anak lelaki dia yang paling besar pada masa tu. Yang paling besar, yang boleh kahwin lah. Yang tak kahwin lagi tapi boleh kahwin dah. Yang Umar ni ada anak beberapa orang, antaranya Hafsah, Abdullah bin Umar, nama popular tu ada seorang lagi nama Asim. Asim itu anak Umar bin Al-Khattab. Ramai orang tak kenal lah nama ni, tapi nama ni sebenarnya inilah keturunan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar ni panggil Asim. Asim, aku tengok kamu ni cukup umur, boleh kahwin dah. Kalau boleh kahwin begini, ada kampung-kampung sekian ni ada seorang makcik jual susu. Dia ada anak perempuan seorang, aku berkenan nak buat menantu. Gilah kahwin dengan dia. Asim ni mula-mula tak mau.
Asim tak mau. Umar bila tengok anak tak mau, dia kata, rugi tak buat keturunan orang macam ni. Budak baik. Berkenan buat menantu sebab budak baik. Dia fikir-fikir kata, nak tak nak Asim. Asim kata tak nak. Nah, kalau tak nak, ayah pergi kahwin sendirilah. Ayah kahwin. Ayah buat bini nombor 2, nombor 3 lah, macam itulah. Jadi Asim bila ayah kata macam tu, tak apalah, biar saya pergi Mina, pergi kahwin. Kahwinlah Asim dengan budak perempuan. Perempuan tu nama Ummu Ammarah, nama budak perempuan tu. Jadi mokcik jual susu tu ada anak perempuan dia kahwin dengan Asim, anak pada Umar bin Al-Khattab. Hubungan di antara Asim dengan Ummu Ammarah tu dapat anak, nama Laila tu pula besar-besar dia kahwin dengan seorang lelaki nama Abdul Aziz. Abdul Aziz dengan Laila tu dapat anak nama Umar bin Abdul Aziz. Tu keturunan Umar bin Aziz dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maksudnya Sayyidina Umar ni macam mana? Boleh kata tu moyang kepada Umar bin Abdul Aziz, kan? Melalui mak dia lah, Laila. Cerita je lah. Type. Sedu pula. Type. Jadi dalam cerita ni, sebab tu ada riwayat Ibn Abbas kata, berkat doa daripada Khidir AS itu, makcik dengan ayah suami isteri tadi yang anak telah dibunuh, walaupun disedih pada peringkat awal, rupa-rupa Tuhan bagi nikmat lagi besar pada dia. Dia dapat anak perempuan, lepas dapat anak perempuan tu kahwin dengan lelaki, dapat anak lepas tu semua nabi-nabi. Cerita dia ni dalam riwayat Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia cerita doakan kebaikan ni, benda ni pernah berlaku kepada salah seorang perempuan yang selepas tu jadi isteri Nabi, nama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni suami dia orang panggil Abu Salamah, mati, meninggal lah. Bila meninggal dunia ni Abu Salamah ni, Nabi SAW ni pergi ziarah. Kalau kita baca dalam hadis, Ummu Salamah kata Nabi Muhammad ada bersabda, kata Nabi SAW, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha illa akhlafallahu khairan minha. Hadis Nabi SAW kata, kalau seorang muslim itu ditimpa satu musibah, lepas tu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ni punya Allah, kita ni kembali pada Allah. Allah, ya Allah Tuanku, berilah pahala padaku dengan musibah yang tertimpa kepada aku. Doa Nabi ajar. Lepas tu gantikan kepada aku yang lebih baik daripada musibah itu. Kata Nabi, kalau orang doa lagu tu, pasti Allah Ta'ala akan bagi ganti pada dengan lebih baik sungguh. Cerita doa yang diajar oleh Nabi. Nak jadi cerita, qalat falamma mata Abu Salamah, bila suami Ummu Salamah, bila suami tok lelaki aku ni mati, Abu Salamah, kata Ummu Salamah, dia kata qultu ayyul muslimin khairan min Abi Salamah. Jadi orang tanyalah kepada Ummu Salamah, ada tak hak laki lebih baik daripada Abu Salamah? Ada tak? Jadi dia kata tak ada. Nak cari suami lebih baik daripada Abu Salamah tak ada. Kata Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Cerita dia. Lalu Nabi Muhammad SAW pun ajar doa ni. Ajar pada Ummu Salamah baca doa ni. Dia bacalah doa, Allahumma ajirni min musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah Tuanku, bagilah balasan pahala terhadap musibah yang tertimpa pada aku ni. Lepas tu bagilah ganti yang lebih baik daripada itu. Rupa-rupanya lepas pada tu dia kata ada orang datang minang kepada Ummu Salamah lepas habis iddah. Orang tu adalah Rasulullah SAW. Last sekali Ummu Salamah pun kahwin dengan Nabi. Rupa-rupanya Ummu Salamah dapat suami lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Cerita dia. Jadi dalam kisah ni begitulah. Khidir AS dia cakap kepada Musa AS, aku pergi bunuh budak ni bukan sesaja bunuh sebenarnya. Ada sebab. Sebab apa? Sebab kalau tak bunuh budak ni, dia besar, dia akan jadi masalah. Dia bukan sekadar masalah pada masyarakat, dia bukan sekadar masalah pada diri dia, bahkan yang lebih besar, dia ada masalah pada kedua ibu bapa dia. Masalah pada ibu bapa ni bukan sekadar ibu bapa dia terjadi buruk gitu, bahkan mak bapak dia akan jadi tughyanan wa kufra. Yang elok-elok beriman, kufur. Elok-elok jadi baik, jadi jahat lepas tu. Takut-takut mula elok-elok baik, jadi jahat. Macam tu. Jadi bunuh. Lepas tu yakin ni Khidir AS bunuh tu. Dia memang yakin. Sebab apa? Sebab dia sebut fakhoshina, kami. Bermaksud dia bukan dia buat seorang-seorang tu. Dia bukan buat saja-saja tu. Dia bukan kekuatan analisa dia. Tetapi itu memang datang ilmu daripada Tuhan. Maklumat ilmu daripada Tuhan bagi tahu pada dia, budak ni confirm besar ni jahat. Bunuh. Maka bunuh.
Itu cerita Khidir alaihissalam lakukan tindakan itu terhadap budak tadi. Begitu. Baik. Dalam ayat ni, pengajaran kita boleh ambil yang pertama, boleh lakukan kerosakan yang bersifat sementara untuk mengelak dari berlaku kerosakan yang berpanjangan. Tutup sebarang ruangan yang boleh mendatangkan sebarang mafsadah. Ini kaedah maqasid syariah. Ayat ni antara dalil kaedah maqasid syariah. Kita ni boleh lakukan kerosakan yang sikit untuk mengelak berlaku kerosakan lagi besar. Orang istilah fiqh panggil irtikab akhafid dararain. Irtikab akhafid dararain maksudnya dia melakukan kerosakan sedikit mengelak daripada melaku kerosakan lagi besar. Contoh, nak mudah faham. Kita lintas jalan, spek mata kita jatuh. Kita lintas jalan, spek jatuh. Kita pun nak ambil tengok lori besar lalu. Kita pun ada dua situ. Dua penilaian kita. Kalau pergi ambil, nak ambil spek ni, lori besar langgar kita, mati kita. Kan? Patah kaki ke apa tu pulang lah. Tapi kalau kita tak ambil, lori tu lalu, ada juga kerosakan. Spek mata tu pecah. Jadi ada dua kerosakan. Spek mata pecah, satu lagi kena langgar ke lori. Mana satu nak buat? Mudarat kecil, mudarat besar. Jadi di situ boleh kita lakukan mudarat kecil, elak berlaku mudarat besar. Makanya biarlah spek mata tu pecah, kena langgar ke lori, daripada kita ambil. Sebab kalau kita ambil mudarat besar, spek mata pun tak ada guna dah. Dia panggil irtikab akhafid dararain. Kita lakukan kemudaratan yang kecil, mengelak daripada berlaku mudarat lagi besar. Kaedah fiqh. Serupalah tindakan Khidir alaihissalam. Dia lakukan kemudaratan yang kecil, bunuh budak tu. Sebab nak ngelak daripada kerosakan lagi besar akan datang. Apa dia? Masyarakat rosak. Rosak mak bapak. Budak tu sendiri akan rosak. Dah rosak dah. Kalau besar lagi rosak. Jadi perompak lah apa. Bukan sekadar dia dah rosak, dia perompak. Merosakkan masyarakat pula. Jadi lakukan mudarat kecil, elak daripada berlaku mudarat lagi besar. Lepas tu Khidir alaihissalam boleh buat bunuh tu. Kita pun boleh buat juga. Jangan. Sebab apa? Sebab Khidir alaihissalam buat itu fakhashina. Tu ada kaitan dengan Tuhan. Tuhan bagi tahu. Kita tak tahu. Tak tahu kita ni. Kan? Kalau nak buat pun biar atas undang-undang. Contoh macam hukuman bunuh kepada pengedar dadah. Itu undang-undang. Ada undang-undang ni dia pergi tangkap apabila orang tu confirm edar dadah. Confirm edar dadah. Bila sebut edar dadah, dia bukan rosak diri dia, dia merosakkan orang. Orang yang isap dadah, kita tahulah orang yang isap dadah. Ana ada tengok satu drama Melayu lama. Allah, orang isap dadah ni kita jadi kesian. Kan, dia jadi rosak, dia nak berkeluarga, bini pula jadi rosak, anak jadi rosak, keluarga jadi rosak, mak ayah habis jadi rosak. Sebab ini dadah. Jadi bila kita tengok kerosakan disebabkan dadah itu boleh memberi bahaya kepada dia, kepada anak dia, kepada isteri dia, kepada masyarakat dia, tak peliklah kerajaan ni buat undang-undang bunuh kepada orang yang mengedar dadah. Sebab kalau tak kerana pengedar dadah, takkanlah budak dadah isap dadah. Dadah tu dapat mana daripada pengedar ni. Itu pengedar dadah ni pula, dia mula-mula dia pergi jumpa dalam drama tu lah tengok. Budak tu bukan isap dadah pun, jadi pengedar dadah bagi try dulu, ambil lah try sikit. Bagi free. Dia pun isap dadah. Sekejap dia jadi ketagih. Bila ketagih dia cari. Dia nak lagi. Sampai tak ada duit pun nak juga isap dadah. Masa tu pengedar dapat duit lah bagi. Jahat pengedar dadah. Jadi kalau itu kejahatan pengedar dadah, tak pelik kerajaan jatuhkan hukuman mati. Jadi kerajaan tu dia dah berjaya membuktikan Muhammad ni memang pengedar dadah. Berjaya dibuktikan secara yakin di mahkamah. Maka jatuhlah hukuman mati. Demikianlah yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam kepada budak tu. Cuma Khidir alaihissalam dia tidaklah melalui proses siasatan polis, mahkamah. Dia dapat ni melalui maklumat Allah Ta'ala. Maka Khidir alaihissalam pun jatuhkan hukuman mati. Bunuh budak tu supaya apa? Akan datang tidak berlaku kerosakan lebih besar. Begitu. Begitu. Type. Satu. Yang kedua, pengajaran kita boleh ambil. Apabila ditimpa musibah, kita perlu berfikiran positif. Anggaplah segala yang berlaku ada hikmah dia. Kan? Macam kes mak bapak tadi. Memanglah dia sedih. Bila anak dia mati, rupa-rupa nak dapat anak lebih baik. Dia berkat doa daripada Khidir alaihissalam tadi. Yang ketiganya, pengajaran kita boleh ambil redha dengan ketentuan ilahi. Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan satu ketetapan pada kita, kita kena redha. Adalah hikmah Allah Ta'ala buat lagu tu kan. Susah. Kadang-kadang susah. Rupanya ada satu nikmat besar Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Tu kita ingat ayat Quran Allah Ta'ala kata fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu banyak kemudahan. Kalau orang belajar bahasa Arab, baca ayat tu dia bukan faham sekadar itu dia, tapi dia faham lebih dalam. Sebab dalam ayat tu fa inna ma'al usri yusran. Bila sebut al-usri ni maknanya susah. Yusran tu maknanya mudah, kan? Fa inna ma'al usri, bersama dengan al-usri. Adik-adik lam, al-usri, kesusahan. Tapi ada lam. Tapi yusran, senang itu ada kalimah tidak ada alif lam.
Orang panggil makrifah dan nakirah. Apa beza dia? Bezanya bila dia dalam, dia agak kecil sikit. Bersama dengan kesusahan yang sedikit, akan mendapat kemudahan yang banyak. Tu terjemahan segi pemaknaan, sekali dengan lurah, sekali bahasa Arab je gitu. Kita timpa musibah hari ni, kita sabar. Rupa-rupanya ada nikmat besar Tuhan nak bagi dalam masa 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Hari ni mungkin susah, tapi akan datang ada hikmah yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak bapak kepada budak tadi, anak mati sedih lah, tapi rupa-rupa lepas tu ada nikmat besar. Apa dia? Anak jadi nabi. Anak itu tu penyamun, jahat, dapat anak ni nabi. Kan? Ada pula kata bukan seorang, 12 orang. Ada riwayat kata, ada pula riwayat kata tak, bukan dia dapat anak dari nabi, anak perempuan, cucu dia tu nabi. Riwayat besar lah. Ya Allah Ta'ala bagi pada kedua ibu bapa tadi. Begitu. Sambungan ayat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding, dia adalah kepunyaan bagi 2 orang budak anak yatim di dalam tempat tersebut. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam rancangan kita akan datang gitu insya-Allah. Wallahu taala alam, wallahu alam. Aduh, banyak terpotong. Banyak tak apa dah tu. Ana minta awak tanya tu soalan balik lah. Yang Haji Wan Ahmadi tu pada hari ini. Atas tu tak ada lah. Ni susah pakai Facebook ni. Soalan-soalan tu. Ustaz duk follow Rahib. Ternyata Muhib tak setuju je. Tak setuju. Benda ni Muhib tak tahu. Tak boleh janji palsu. Fitnah menjatuhkan satu pihak untuk menang, untuk menjatuhkan. Dia pilihan raya ni perang. Pilihan raya ni perang. Bila sebut perang, al-harbu khida'ah. Perang itu adalah tipu daya. Buat lagu mana? Kaedah perang lagu tu kan. Jadi pilihan raya ni macam perang tu lah. Begitu. Wallahualam. Berlaku. Tempat. Dia bila kita berjanji tunai. Bila kita buat manifesto, usahalah untuk nak sempurnakan janji manifesto. Janganlah kita masalah besar pada Tun Dr. Mahathir itu, dia buat alasan. Buat alasan tak nak buat. Dia kata manifesto bukan kitab suci. Tak betul lah. Dah berjanji, tunai lah. Cuma ni masa kita usaha nak tunai tu tak termampu. Itu cerita lain. Macam kita berjanji nak jumpa dengan orang. Janji dengan orang. Janjinya pukul 9. Contoh. Pukul 9 nak berjumpa. Tiba-tiba pukul 9 tu kita ada urusan. Ada kematian kan, ada accident ke apa. Nak buat macam mana? Buat lagu mana kan? Cumanya cara kita tu mungkin kita kena hello. Sepatutnya bagi tahu Allah anak tak boleh mari Syekh pukul 9 ada masalah. Contoh kan. Mak sakit ke, ayah sakit ke, apa ke, accident ke, anak ke apa tu, pulang je lah. Alasan-alasan yang ada tu lah. Gitu. Tapi usaha untuk nak tunaikan janji tu perlu. Bukanlah buat alasan janji lepas tu tak nak buat. Tak boleh tu. Tak betul Macam Pakatan Harapan PRU selepas Tun Dr. Mahathir tak statement, dia kata manifesto ni bukan kitab suci. Tak betul lah cakap lagu tu, mengaru. Mana boleh kan? Dah janji kena tunai lah. Jangan dia kata ni bukan kitab suci lah apalah. Kitab suci kita kena tunai, tapi janji pun wajib tunai juga. Kitab suci tu kata tak tunai janji ni fasik, munafik. Tu masalah dia. Masalah Tun Dr. Mahathir lah itu. Jadi kita ni bila berjanji tunai lah. Manifesto ke tak manifesto tu pulang lah. Yalah, kita jemaah bimbang lah. Tapi bimbang bagi kita dengan bimbang ada kaitan dengan maklumat pasti lain. Bimbang memanglah fakhoshi tu bimbang kita. Macam mana bercakap, anak kami bimbang ni, takut-takut accident. Ana bimbang takut-takut accident. Ana cakap lagu ni sebab tak confirm, sebab Ana bercakap. Tapi kalau Ana ni ada maklumat pada Tuhan bagi tahu, jadi Ana sebut bimbang. Bimbang ni bukan bimbang biasa ni. Ni bimbang boleh percaya. Bimbang boleh pakai.
Anda misal contoh. Kita ni berasa nak makan nasi lemak. Kita ni duduk dekat Pakistan contoh. Duk buat baca-baca. Kita orang Pakistan ni baca dalam internet lah apa. Oh, rupa-rupa kat Malaysia ni ada nasi lemak. Malaysia ni ada nasi lemak. Kita pun pergi dekat Malaysia, sampai dekat KLIA, kita kata, aku nak makan nasi lemak. Ada satu lagi, kita pergi kat Kota Paris. Sampai kat Kota Paris, kita rasa aku berasa nak makan nasi lemak. Dua-dua ni ada kemungkinan belaka. Boleh. Kemungkinan nak makan nasi lemak dekat Kota Paris pun boleh. Kemungkinan makan nasi lemak dekat Kuala Lumpur pun boleh. Cumanya kemungkinan yang kuat tu kat mana? Kuala Lumpur. Kenapa? Sebab Kuala Lumpur tu Malaysia. Malaysia ni senang lah dapat nasi lemak. Kaedah dia dah Malaysia nasi lemak. Tapi kalau kita duduk kat Kota Paris nak makan nasi lemak, mungkin boleh, tapi nak ke boleh tu susah tu. Jadi dua-dua mungkin, tapi mungkin tu tak sama. Mungkin di Kuala Lumpur, Kota Paris, dia tak sama. Maka demikian apabila Khidir AS kata aku bimbang. Tapi bimbang di sini dia bukan kata aku je, dia sebut kami. Di situ ada elemen Tuhan. Bermaksud bimbang di situ tu confirm, yakin. Memang boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan Tuhan. Bukan sengkaan dia semata-mata. Begitu. Nampak? Dia ada dua beza. Mungkin berlaku, tapi mesti tak sama. Begitu. Allahu'alam. Anda pakai tu sebab Iswardi dia pakai dia pakai Gmail adalah dia punya sistem dia buat. Anda tak tahu apa sistem dia buat tu lah. Tu yang dia tak jelas tu. Dia bukan nak buat, sistem tu dia buat. Jadi dia hanya dia panggil? Allah dia panggil apa? Ikut dia lah. Sistem tu anda tak reti nak sebut. Nama anda kira bagi link, anda link ikut je link tu. Sin dan Nun. Apa benda Sin dan Nun? Pada ayat mana Sin dan Nun? Bau keburukan nanti. Fakhoshina. Sin dan Nun tu hak mana? Sama juga kalimah faradna yang tidak tafsir kami mengharapkan. Ini juga. Kat mana ni? Nak pergi ambil mushaf je. Sin dan Nun. Mana Sin dan Nun? Tak ada pulak ni. Tambahan Sin dan Nun tu atau apa dia? Anda tak faham. Sin dan Nun tu kat mana tu? Sabdu. Contoh huruf sin dalam nahu membawa maksud akan. Nun tanwin. Ialah pada kalimah mana? Fakhoshina. Fakhoshina maksudnya pada fakhoshina. Wa amal ghulam kana abawahu mu'minan fakhoshina situ. Sin dan Nun nak busim macam mana? Khashina tu fi'il madhi. Sin tidak boleh dibubuh pada fi'il madhi. Sin akan dibubuh pada fi'il mudhari'.
Jadi khashina tu fi'il madhi. Kalau nak buat fi'il mudhari', dia tak kata fa khashina, dia kata fayakhshina, gitulah. Jadi fa khashina. Pada kalimah yurhiquhuma, tak boleh. Tak boleh. Okey. Type. Apabila kita sebut yakin, sebenarnya dah memadai apabila dia sebut na kat situ. Anda dah bahas kalimah na tadi. Apabila sebut na, Khidir alaihissalam, dia bukan kata na tu dia dengan Musa, bukan. Apabila sebut dia dengan Musa alaihissalam, maksudnya dia dengan orang lagi. Tapi dalam perbualan itu, Khidir alaihissalam memberi penjelasan kepada Musa. Apabila Khidir alaihissalam memberi penjelasan pada Musa, na di sini bukan dia dengan Musa, tapi dia dengan pihak lain. Persoalannya pihak lain tu siapa dia? Yang katakan pihak lain itu tu yang merujuk pada wa'allamnahu ilma wa'allamnahu min ladunna ilma. Di sisi kami ilmu tu. Jadi Tuhan maklumkan kepada Khidir alaihissalam. Jadi bagi percakapan manusia, kita katalah khoshina, bimbang. Tapi bila sebut ada elemen Tuhan, dia bukan bimbang biasa, dia bimbang yang ada yakin kat situ, ada confirm kat situ. Sebab apa? Maklumat ilmu daripada Tuhan. Sebagai manusia dia katalah kalimah khoshina. Nampak? Dia kata khoshina, tapi ada elemen Tuhan. Jadi di situ maknanya yakin. Bermaksud dia dapat pengetahuan ilmu itu, dia membuat kesimpulan yakin itu berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Macam yang sebut tadi, mahkamah jatuhkan hukuman bagi orang yang sesat dadah. Orang yang pengedar dadah berdasar pada sesatan. Siasat punya sesat, jadi hakim ni yakin. Memang mamat ni pengedar dadah sungguh. Kan? Nak cari sebarang keraguan tak ada. Yakin itu. Jadi dia yakin itu berasas pada sesatan. Adapun Khidir alaihissalam, dia bukan berasas pada sesatan, tapi berasas pada maklumat ilmu yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia. Dia dapat ilmu tadi. Yakinlah. Dia guna kalimah khoshina. Dia tak kata khoshitu. Kalau kata khoshitu, itu zon, sangkaan, agak-agak. Tapi kalau khoshina, itu maklumat daripada Allah. Dia satu lagi Tuhan kat situ. Jadi nampaknya agak-agak, tapi sebenarnya yakin. Kenapa? Sebab ada elemen Tuhan. Ada dah Tuhan bagi maklumat ilmu kepada dia. Begitu. Wallahu a'lam. Fa khashina an yurhiqahuma. Jadi kalau dah ada khashina, kita nak bubuh yurhiquhuma, kita nak bubuh takkid, tak guna dah. Buat apa nak bubuh takkid lagi pada yurhiquna? Sebab khashina tu dah memadai. Yakin tu ada dah pada khashina, ayat kalimah sebelum tu kan. Itu dah memadai daripada kita nak bubuh sayurhiquhuma. Yurhiquma pun dah memadai dah. Begitu. Satu lagi, apabila ada sin nak bos sayurhiquma, an mana boleh bubuh? Fa khashina an sayurhiqu, dia tak boleh berlaku. Bila ada an, sin terus tak boleh masuk. Saufa tak boleh masuk kalau ada an kat depan. Dia panggil an masdariyah. An tu an masdariyah. Bila ada an masdariyah, automatik sin tak boleh masuk dalam tu. Begitu. Dan takkid itu nak berbual dengan sin, nak takkid dengan nun taukid saqilah, nun taukid khafifah kat belakang. Tak perlu dah. Sebab apa? Dah ada khashina. Satu, yang kedua ada an. Bila ada an, tak boleh dah nak berbual nun taukid. Sebab pengukuhan kata itu sudah ada pada khashina. Begitu. Wallahu a'lam. Ini segi bahasa Arab dia banyak ni. An, tengok. Yang penting tengok pada an masdariyah tu. Fa khashina an yurhiqahuma. An. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia panggil an tu an masdariyah. An masdariyah. Wallahu a'lam. Memang tu kita dah sebut tadi lah. Pada khashina, kita faham pada khashina, na tu. Kita tengok sambungan ayat. Dia sebut ayat yang khashina pada ayat yang ke-81. Fa'aradna. Dia tu aradna. Khashina, lepas tu fa'aradna. Na juga. Cuba kita tengok pada ayat yang ke-79. Dia kata fa'aradtu. Yang ada masalah, cuba tengok. Dia kata fa'aradtu, aku berkehendak. Jadi bila aku berkehendak, di situ tu analisa peribadi dia. Analisa peribadi ni mungkin sebelum tu dia dah berjalan dalam kampung tu. Dia dah pergi tengok orang masyarakat kampung tu, dia dah tengok raja tu macam mana, dia tengok dah kejadian mencuri kapal tu dah berlaku, rampasan terhadap perahu tu dah berlaku, dia dah tengok dah. Jadi dia pun ada analisa peribadi. Maka dia kata fa'aradtu an a'ibaha, aku berkehendak untuk mengaibkan perahu itu. Nampak? Itu sebab tu dia gedak tu aku. Tapi bila mari ayat bab bunuh ni, dia tak kata fa'aradtu, dia kata fa'aradna. Satu lagi pada fa khashina, na. Kalau kita kata na tu kami di sini merujuk pada siapa? Apakah Khidir alaihissalam dengan Musa? Tak, bukan dia dengan Musa. Sebab apa? Sebab dia nak malu pada Musa. Dia bukan cerita ke orang lain. Dia bukan cerita kami dengan Musa ni
bimbang. Tak, cerita kami bimbang. Masa tu dia maklum pada Musa. Jadi Na sini siapa dia? Tu yang ulama tafsir kata Na di sini Musa Khidir alaihi salam dengan Tuhan. Okey, bila sebut khasyiyah, bimbang. Bimbang apabila hanya manusia. Yang ilmu manusia memang dia tak confirm. Dia mesti ada bukti yang kukuh. Kadang-kadang ada bukti pun ada tafsiran satu, tafsiran dua. Tapi kalau ilmu yang dapat daripada Tuhan, dia dah tak, khasyina tu tidak lagi terjemuh sebagai bimbang. Sebab dia elemen Tuhan. Maka terjemahan bagi khasyina ni confirm boleh berlaku. Confirm boleh berlaku. Walaupun dia guna kalimah khasyina. Sebab qarinah. Gitu. Anda rasa, macam mana nak sebut? Kadang-kadang, dalam Al-Quran pun, dalam bahasa Arab pun, sesuatu kalimah itu, kalimah zon contoh. Zon ni terjemahan sangkaan. Tapi pernah tak kita fikir dalam kalimah dalam Al-Quran, kalimah zon itu kadang-kadang merujuk pada yakin. Macam mana ada Al-Quran? Wa yazunnuna annahum mulaqu rabbahum. Wa yazunnuna annahum mulaqu rabbahum. Mereka yakin bahawasanya mereka berjumpa dengan Tuhan. Ayat ni merujuk pada orang beriman. Orang beriman tu dia wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka kalau jemah menyangka. Padahal mereka tu benar-benar beriman. Tapi maksud yazunnun di sini adalah yakin mereka berjumpa dengan Tuhan. Nampak? Jadi, kita boleh tahu pemaknaan kalimah itu makna yakin, walaupun asal maknanya zon berdasarkan kepada qarinah ayat, siakul ayat. Macam mana susunan ayat, susunan kata, kita boleh faham. Maka demikian juga pada kalimah khasyiyah, terjemah bimbang, lughatan, segi harfiah dia. Tapi bila ada na, di situ ada makna lain kat situ. Walaupun kalimahnya khasyiyah tu terjemah sebagai bimbang. Maksud di sini yakin. Kenapa? Sebab ada melibatkan dia dengan Tuhan. Gitu. Wallahu a'lam. Boleh, tapi guru tu mensyaratkan jangan tanya. Begitu. Kalau guru tu tak syarat tanya, tanya je lah. Apa masalah kan? Sekarang ni, Khidir AS dengan Musa, Khidir tu letak syarat jangan tanya. Dia bukan tak boleh tanya. Dia kata sampai last sekali aku akan bagi tahu. Kita tengok balik cerita yang kita sebelum ni lah. Kita tengok ayat Mana ayat? Mana tengok ayat 70. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Jangan kamu tanya kepadaku sesuatu pun hatta uhdithalaka minha dhikra. Hinggalah aku nak cerita. Jangan tanya hinggalah aku cerita. Bermaksud dia bukan tak nak cerita. Tapi Musa AS tu bergaduh. Lorak sangat. Nak tanya, kenapa cepat? Kan ada anak murid lagu tu. Tak dah habis lagi dia dah tanya dah. Relax lah dulu, tak sampai tajuk lagi. Khidir AS pun lagu tu lah dengan Musa. Dia ni bukan tak nak cerita, tapi sampai masa aku ceritalah. Masa tengah-tengah tu jangan duk tanya. Tapi Musa ni berlaku satu tanya. Yang tu yang tak kena tu begitu Jadi Khidir AS ni bukan dia dia bukan tak nak bagi tahu, dia nak bagi tahu. Cuma dia pesan jangan tanya. Sebab sampai masa dia akan bagi tahu. Tapi buat lagu mana Musa AS tanya. Last sekali tak kena dengan syarat tok guru tadi lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh kalau murid tu nak letak syarat, guru tu letak syarat, kita atas persetujuan kita, kalau kita bersetuju dengan syarat tu guru, tafadhal. Guru letak syarat tu tak salah, jangan tanya dia kata. Tak apa, mengaji, tak nak tanya. Cuma kita nak percaya kat dia bulat-bulat tu cerita lain pula. Sebab guru ni macam kes Khidir tu Tuhan iktiraf yang dia tu dapat ilmu daripada Tuhan. Jadi kalau Khidir bagi tahu, confirm betul lah. Tapi kalau guru biasa macam kita hari ni jangan tanya. Persoalan dia tu betul ke? Belum tahu lagi. Sebab dia tu bukan Khidir AS. Dia bukan dapat ilmu daripada Tuhan. Dia pun guru macam kita juga kan. Tu je lah. Jadi kita boleh dengar dia mengajar, bukan mesti kita percaya. Tu je lah. Wallahu'alam. Ada lain? Tak, bimbang ni terjemahan kita. Dia masalah terjemahan kita. Kita
apabila macam mana sebut tadi, wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka menyangka bahawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Padahal susunan kata itu merujuk pada orang yakin bertemu dengan Tuhan. Buat lagu mana kalimah zon itu dia bukan bermaksud zon sangka saja, kadang-kadang zon itu juga merujuk pada yakin. Kalimah zon dalam bahasa Arab, kita pergi terjemah cara kita ataupun kita tak mengaji bahasa Arab, kita akan katalah, oi, sangka je. Padahal kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu susunan ayat, dia tahu cara perkataan Arab, sastra Arab, dia akan tahu ini memanglah penggunaan sangka tapi maknanya adalah yakin. Maka demikian juga kalimah khosyina. Khosyia ni kita jemah bimbang, takut-takut. Tapi bila kita tengok ada na, bukan tu. Dia na kami, bukan aku. Maka di sini bukanlah terjemahan dia adalah bimbang-bimbang, takut-takut. Tapi jemah sini adalah confirm ni. Confirm. Bukan sengkaan lagi. Sebab ada na kat situ. Buat lagu mana itu? Kaedah bahasa Arab ni lagu tu. Kan? Jadi kita ni nak hurai Al-Quran, kena guna kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Al-Quran. Macam kita nak faham bahasa Melayu, orang nak hujah tata bahasa Melayu dengan cara sastra Melayu lah. Jangan guna sastra orang putih, tata bahasa orang putih untuk nak faham tata bahasa orang Melayu. Tak kena lagu tu. Kan? Nak faham sastra Melayu, kena guna tata bahasa Melayu. Jangan nak faham sastra Melayu, guna tata bahasa Inggeris. Tak boleh. Dia tak masuk lain. Dia tak akan jadi. Serupa juga bila kita nak faham bahasa Al-Quran, guna tata bahasa Arab Quran tu. Begitu. Wallahu'alam. Musuh Islam. Betul lah. Dia bertikai lah. Dan banyak masalah berlaku, pertikaian yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Al-Quran adalah tidak tahu tradisi bahasa Al-Quran itu sendiri. Itu masalah tu. Macam Ana cerita dah sebelum ni. Apabila kita baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. As-sariqu was-sariqatu. Apa kita terjemah? Orang mencuri laki perempuan. Orang mencuri laki perempuan. Bubuh gitu ya. Jadi bila sebut orang curi laki perempuan, apa kita fikir? Oh, sekali mencuri dah potong tangan. Bukan lagu tu. Bukan sekali mencuri potong tangan dah. Tak. Kalau orang belajar bahasa Al-Quran, kenapa dia guna kata nama? Kenapa tak guna kata perbuatan? Itu satu persoalan dalam bahasa Arab. As-sariqu tu kita jemah orang yang mencuri. Tapi dia guna kata nama. Dia tak kata perbuatan. Dia tak kata man yasriqu. Dia tak kata gitu. Man yasriqu ke man saraqa. Tak. Dia kata as-sariqu. Persoalan. Bahasa Al-Quran. Kita nak cerita ni dalam tata bahasa Al-Quran. Jangan guna tata bahasa orang Melayu. Tata bahasa orang Melayu, orang yang mencuri, cari sekali mencuri tu maksud dah tu. Tak. As-sariqu ni kata nama, maksudnya perbuatan itu bersebati dengan diri dia. Kerja buat dia mencuri. Itu maksud ayat tu. Macam mana kita boleh tahu tata kata nama itu merujuk makna begitu? Sebab dalam ayat lain yang Allah Ta'ala kata awalam yarau ila tayr farquhum safatin wa yaqbitna. Apakah mereka tidak melihat burung di atas mereka, yang mana burung itu mengembangkan sayap dan tutup sayap. Bila Tuhan kata mengembangkan sayap, dia guna kata nama. Safatin tu kata nama. Yaqbitna, tutup sayap, dia kata perbuatan. Dia guna kata perbuatan. Kenapa buka sayap kata nama, tutup kata perbuatan? Walhal terbang memang dua-dua tu berlaku. Jawapannya perbuatan sebati bagi terbang ni buka sayap. Lepas tu dia guna kata nama. Tapi tutup itu dia panggil fi'lul hadasah, perbuatan baru. Kan? Jadi perbuatan baru, bukan yang asal, bukan yang sebati itu, maka dia guna kata perbuatan. Maka demikianlah bila kita baca as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki perempuan, sabit ke sana potong tangan. Jadi as-sariqu tu kata nama, bukan kata perbuatan. Jadi kalau sekali mencuri tak potong tangan. Yang potong tangan bila kerja buat dia mencuri. Tu masuk ayat tu. Jadi kita guna tata bahasa Al-Quran tu sendiri untuk nak faham Al-Quran. Kalau kita guna bahasa Quran, tata bahasa kita rosaklah. Bahasa Melayu tak boleh lah kan. Tata bahasa Melayu ni pula dia tidak sekaya tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab ni dia kaya, dia banyak penelitian. Sebab tu ada ilmu arud, ada ilmu balaghah, ilmu ma'ani kan. Dia debat pula macam mana siaqul ayat, sibaqul ayat, siaqul ayat, susunan kata, susunan ayat, begitu kan. Macam kita baca dalam Al-Quran, macam ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, full stop. Padahal kalau kita pergi dalam sebutan kebiasaan Arab cakap, kalau tengok susunan ayat, dia akan kata dalam cakapan Arab biasalah, bukan sastra. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ni tu ada. Kalau ikut bahasa Arab biasa cakapan. Tapi Quran dia tak kata liya'buduni. Dia buang ya tu. Kenapa? Sastra Arab. Nak faham? Tengok sastra Quran lah. Tak bolehlah guna
cara orang Melayu. Gitu kaedah dia. Maka demikian bila kita sebut, kenapa Quran kata wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bertemu dengan Tuhan mereka. Dia kata zon ni kenapa tak kata wa yuqinuna ke wa yuqinuna an mulaqu rabbihim. Tak, dia tak guna. Dia guna wa yazunnun. Kita terjemah zon ni sangka. Terjemahan harfiah lah. Tapi bila kita tengok siaqul ayat, yakin. Kenapa? Adalah hikmah dia. Kan? Sebab kadang-kadang ada satu keyakinan itu melalui proses. Ada satu tu memang Tuhan bagi kita yakin, kan? Kita tengok satu benda yakin terus, kan? Ni gelas ada di hadapan kita ni yakin, tengok tanpa ada proses. Tapi ada benda yang kita yakin berdasar pada proses. Bermaksud daripada zon, tambahan zon, bila banyak zon yakin. Kita nak yakin akhirat sebagai contoh. Kita yakin akhirat, duduk termenung macam ni, tak dapat keyakinan akhirat. Nak dapat keyakinan akhirat ni kena mengaji. Kena perjalanan sufism lah, belajar apa itu hikmah, kita belajar banyak benda lah. Kan? Macam mana kita memahami ilmu melalui zuk, memahami ilmu secara rasional, memahami ilmu secara empirical, gabungan segala ilmu-ilmu tu dia akan dapat daripada zon satu, zon melalui akli, zon melalui empirical, zon melalui spiritual, gabungan zon itu jadi yakin. Tapi dia guna zon, itu yang kata yakin bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka beribadat, mereka semayang, hati mereka dengan Tuhan, kebergantungan bla 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 tu jadi gabungan yakin, zon jadi yakin. Maka kita terjemah wa yazunnuna annahu mulaqu rabbihim. Mereka meyakini mereka bertemu dengan Tuhan. Padahal dia guna zon. Kenapa zon? Gabungan di antara zon dan zon jadi yakin gitu. Nampak? Apa lagi? Subalah khashina. Dia tak ada khashitu. Kalau khashitu bimbang, tapi ada pula kat situ. Kenapa dia kata Kenapa dia tak kata tu? Tanya situ dulu. Ada proses. Sebab Khidir AS bukan Tuhan bagi butir lagu tu. Dia ada proses perjalanan. Kan? Macam anda dah sebut sebelum ni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni ni bukan macam ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni Tuhan bagi stokor ambil melalui Jibril AS kan. Tuhan pilih dia, jadi. Ilmu laduni ni Tuhan bagi kepada orang-orang terpilih. Apabila orang itu telah melalui perjalanan spiritual. Ibadat dia, soleh. Dia beranak-beranak tu Allah Ta'ala tak ada bagi istimewa apa pun. Tapi dia ada usaha. Dia belajar, dia berjalan spiritual, berguru lah, apa tu pulang je lah. Kan? Bila dah dapat satu tahap, dapat ilmu laduni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia ilmu tadi. Jadi disebabkan ada proses tu. Dia bukan stokor dapat macam para nabi tu kan. Maka tak pelik lah dalam ayat tu. Dia tak kata yakin. Dia tak kata confirm. Dia kata khashina. Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia sebab dia ni manusia yang menjalani proses-proses tadi, akhir sekali dapat ilmu laduni. Begitu. Wallahu a'lam. Susah nak faham. Nak faham senang ngaji bahasa Arab. Tapi ngaji bahasa Arab saya tak cukup. Dia kena mengaji sastra Arab. Faham sastra Arab, faham kaedah-kaedah tata bahasa Al-Quran itu, baru kita faham. Kenapa kita tengok segi harfiah terjemah dia bimbang, tapi maknanya confirm. Begitu. Wallahu a'lam. Okey. Okey, ada soalan lain? Sin dengan nun taukid dia tak akan masuk kalau ada an masdariyah kat depan. An masdariyah. Fa khashina an yurhiqahuma an masdariyah. Kan? Orang tak baca fa khashina an sayurhiq. Je an tu kalau ada an dia takkan ada sin tu. Dia takkan jadi. Segi susunan bahasa begitu. Wallahu a'lam. Susah ni bahasa Arab ni sebenarnya lebih pada bahasa Arab. Okey, ada lagi soalan lain? Kalau rasa tak ada cukuplah. Wallahu a'lam. Pukul sebelah dah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.